Imam Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Banyak dalam kitab-kitab Imam Tirmizi dia kata apa, hadza hadisun hasanun sahih. Sebabnya di dalam satu sanad yang lain, sanad yang pertama contoh hasan, kedudukan ni hasan, kemudian datang jalan yang lain sahih. Jadi hasan dan sahih cuma sikit saja perbezaan, jadi tak dapat nak ditarjihkan, maka dia pun kata hasan sahih. Hasan pun sahih. Sebab Imam Tirmizi dia istimewa dia daripada situ pula. Itu. Dan juga Imam Nasa'i di dalam sunannya, iaitu dalam bab bilangan tasbih. Cuma hadis yang sama dikeluarkan juga oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i. Kita teruskan lagi. Hadis yang ke-16, wa rawaina fi sahih Muslimin aidan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aqula subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pasti sesungguhnya aku mengatakan kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih disukai oleh aku daripada terbitnya matahari. Maknanya di sini baginda dia benar-benar baginda akan mengatakan perkataan ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, lebih aku suka, baginda kata lebih aku suka daripada terbitnya matahari. Entah apalah baginda buat perbidalan dengan buat perbandingan dengan naik matahari, apakah kelebihannya? Wallah. Sebab memanglah kita perlukan matahari. Ini barangkali lah sebab kita perlukan matahari. Kalau malam semua jadi susah ke depan kita, kalau siang semua pun jadi susah ke depan kita. Jadi kita perlukan matahari. Jadi perlukan matahari ini lebih berharga, lebih, iaitu zikir itu lebih tinggi ataupun lebih bernilai daripada naiknya matahari. Itulah perumpamaan yang baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam, di manakah hikmahnya, wallahu a'lam. Tapi itulah baginda telah bandingkan dengan naik matahari dengan zikir. Maknanya zikir ni walaupun dia agak remeh, agak senang, tetapi manfaatnya besar. Sehingga kan matahari yang mana menjadi satu keperluan bagi manusia, yang satu perkara yang mana manusia perlukan matahari, maka begitu juga manusia perlukan kepada zikir. Itu mungkin boleh jadi baginda SAW buat perbandingan dengan matahari. Wallahu a'lam. Wa rawaina fi sahih al-Bukhari wa Muslim an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismaila. Dan kami telah meriwayatkan di dalam dua kitab yang sahih, iaitu Imam Bukhari dan Muslim, daripada Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa, man ini maknanya termasuk lelaki dan wanita, barang siapa, tak kira siapa, yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dia ucapkan kalimah ni 10 kali, adalah dia seperti orang yang memerdekakan 4 jiwa daripada keturunan Ismail, hamba keturunan daripada Ismail. Ucapkan kataan ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, seumpama dia merdekakan 4
orang hamba dari keturunan Ismail alaihissalam. Besarnya kalimah ni, sehingga kan ganjaran dia sama seperti mana memerdekakan hamba. Hari ini kita dah tak ada hamba. Sebab apa tak ada hamba? Sebab peperangan dengan orang kafir dah tak ada, jihad dah tak ada, maka hukum hamba pun tak dijalankan. Tetapi tak dimansuhkan. Hukum hamba tetap ada. Cuma tak ada di zaman ini sebab kita tak ada berperang dengan orang kafir. Sebab tu tak ada. Tapi hukum tetap ada, bukan hukum mansuh dah. Tak ada seorang alim pun ataupun ijma' ulama' nak masukkan hukum hamba ni, tak ada. Tak ada seorang pun berani. Sebab apa? Hukum hamba ni akan kembali balik nanti. Akan datang balik. Jadi hukum hamba ini masih termaktub di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab-kitab. Jadi orang yang memerdekakan hamba ni besar ganjaran. Dalam Islam memanglah banyak hukum-hukum yang berkaitan dengan hamba. Contohnya zihar. Kita zihar isteri. Contoh zihar ni apa? Iaitu menyamakan belakang isteri dia dengan mak dia. Contohlah dia isteri dia paling belakang, dia pun cakap, belakang kau ni macam mak aku lah, belakang awak ni macam mak saya lah. Habis telah jadi hukum zihar. Maknanya terbatal lah kahwinan. Maka macam mana dia nak kafarah, nak tebus kesalahan dia cakap itu, maka pertama kena mendekatkan hamba. Jadi kita tak ada hamba, kau nak ikut dah hukum seterusnya. Kita tak ada hamba. Jadi besar juga hukum hamba ni. Adalah di salah satu hukum yang besar dalam Islam. Hari ini kita dah tak berperang dengan orang kafir, maka tak dapatlah hamba. Tak dapat ghanimah, tak dapat baik, maka tak ada dah hamba. Jadi inilah hebatnya kalimah-kalimah. Kalimah ni selalu kita baca dalam selepas sembahyang. Sebab tu baginda SAW dalam hadis ada diriwayatkan bahasanya baginda akan baca 10 kali kalimah ni selepas sembahyang maghrib dan juga selepas sembahyang subuh. Di antara kalimah-kalimah yang baginda ucapkan selepas sembahyang maghrib dan juga subuh ialah kata ini sebanyak 10 kali. Allahumma ajilna 7 kali. Itu yang warat dalam hadis, yang datang dalam hadis. Maka sepatutnya lah kita amalkan. Kita amalkan. Mudah saja. Sebut perkataan itu 10 kali seumpama bebaskan hamba 4 orang. Selalu kita ucap kadang-kadang, inilah bagusnya kita belajar tentang fadail amal. Baru kita ada kegairahan untuk beramal. Kadang-kadang kita beramal tanpa kita mengetahui apakah ganjaran fadilat satu amal. Memanglah tak boleh kalau kita nak semata-mata buat ni nak harapkan ganjaran tak, sehingga kan membelakangkan ikhlas kita kepada Allah. Tetapi dengan adanya kelebihan ini mendorong kita untuk buat amal. Tahu sekadar tahu dan sekadar pendorong untuk kita buat amalan. Sebab tu kena tahu juga kelebihan-kelebihan amal. Biarlah kita tahu apa yang kita buat tu apa ganjarannya. Sebalik amalan kita tu apakah ganjarannya. Banyak sebenarnya ganjaran kita. Kita kadang-kadang anggap subhanallah tu satu benda yang biasa. Alhamdulillah satu benda yang biasa, tapi besar di sisi Allah. Di antara tanaman-tanaman yang akan ditanam oleh Allah dalam syurga iaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nanti kita akan jumpa dalam hadis yang lain. Di antara tanaman-tanaman yang Allah tumbuhkan di dalam syurga, itulah kalimah-kalimah. Memanglah kita tak nampak lagi sekarang. Kita sebut subhanallah 10 kali pun tak nampak lagi. Tak nampak lagi. Bila nampak? Bila kita mati. Dengan satu subhanallah pun kita akan dah menyesal. Orang yang duduk syurga di tingkatan atas akan dicemburui oleh penghuni syurga duduk bawah ni. Dia tengok kata orang baik, engkau apa siapa? Pasal lebih satu subhanallah. Jadi besar subhanallah. Berapa hari ni, berapa banyak kita dah zikir pada Allah. Sekurang-kurangnya kita zikir di waktu pagi dan petang. Ini yang dalil qat'i dalam Quran. Allah dah beritahu, berzikirlah pada aku waktu pagi dan waktu petang. Sekurang-kurangnya hatulah.
100 kali istighfar.